السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن لهم حقوق علينا. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Setelah dikurungnya kita ni selama 3 bulan. Ingat saya, akhirnya saya datang ke masjid ni bulan 3. Bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang, bulan 7 baru datang. Mana 3 bulan? 4, 5, 6, bulan 7 baru datang. 3 bulan dikurung oleh satu makhluk yang Allah jadikan yang tak nampak pun. Bukan saya aja kena kurung, bukan tuan-tuan aja kena kurung, bukan perempuan rumah aja kena kurung. Ya? Yang hebat-hebat pun dikurung oleh benda ini. Ya, menteri-menteri kena kurung, perdana menteri kena kurung, raja-raja kena kurung, tak boleh keluar rumah. Bukan saja tak boleh datang masjid, rumah tak boleh keluar. Panglima tentera kena kurung. Yang hebat-hebat tu, Donald Trump kena kurung. Kena Donald Trump. Ya, semua kena kurung. Presiden kena kurung, gubernur kena kurung, raja-raja kena kurung, menteri-menteri kena kurung, artis-artis yang terkenal tu kena kurung, something kena kurung, gangster kena kurung. Disebabkan oleh satu makhluk ciptaan Allah yang kita tak nampak pun. Ada benar, virus. Namanya coronavirus. Jadi dia boleh mengurung semua. Ini menandakan kehebatan Allah Ta'ala. Memberi kita kesedaran bahawa Allah itu yang lebih berkuasa. Yang paling berkuasa Allah saja. Kalau Allah nak kurungkan boleh belaka. Dan ada hikmahnya. Hikmahnya kita di masa tak boleh keluar dari rumah ni, masa dalam rumah tu dapat kita mengeratkan hubungan dengan isteri dan anak-anak. Mana yang tak pernah jadi imam tu boleh jadi imam di rumah. Ya, lebih lagi berlaku di bulan Ramadan. Kita sembahyang tarawih. Boleh jadi imam tarawih. Ya. Malanglah kalau dia duduk rumah tak nak jadi imam. Tak nak sembahyang berjemaah. Rugilah isteri ada, anak-anak ada.
Kalau ada anak-anak, anak-anak menjadi imam. Saya mujur ada anak-anak, anak-anak jadi imam. Tapi kalau dia tak ada, saya imam, saya makmum, saya juga Bilal, saya selawat, saya jawab. Dalam bulan Ramadan itu di antara hikmah ni. Mana yang tak tahu baca Fatihah tu, dia dengar dia isteri macam mana dia baca Fatihah dan sebagainya. Itu dia. Di antara yang lain apa hikmahnya? Kedai ekor tutup, tak ada orang ambil nombor ekor. Kedai arak tutup, tak ada orang ambil. Tak ada orang minum arak. Lagi berjudi tak ada. Rompakan tak ada. Samun tak ada. Hotel-hotel tutup, naik kelab tutup, tempat joget tutup, tempat karaoke tutup. Maksiat kosong. Ini di antara hikmah-hikmah yang didatangi oleh Allah, penyakit yang bernama COVID-19. Baik, tak ada banyak apa ni mukadimah ya. Orang banyak kan. Aku tak boleh baca kitab lah ya. Kita masih membicarakan perkara-perkara yang berlaku kepada kita selepas mati. Lepas bangkit dalam kubur di mana? Ke mana kita pergi? Di alam mahsyar apa jadi apa di mana mahsyar tu dah kita baca dulu ni. Ya. Lepas betul di alam mahsyar tu apa berlaku? Macam mana keadaannya? Kemudian ada berlakunya balasan amalan. Kita buat baik akan dibalas dengan kebaikan, kita buat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Ya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah, dia akan dibalas kebajikan itu. Dia akan dapat memperlihatkannya. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, dia juga akan dapat melihat dan dapat balasan yang setimpal dengan perbuatan itu. Itu dah kita baca juga balasan amal dah. Untuk malam ini kita sambung lagi. Iaitu perkara ke-8 yang berlaku kepada kita di alam mahsyar ya. Ada 8 apa? Ini malam ni 8 bukan 8 je, banyak lagi ni dah. Yang ke-8-nya menghadap Allah dan hisab amalan. Itu kita akan menghadap Allah Taala dan amalan-amalan kita akan dihisab. Inilah kita baca juga separuh daripadanya. Tak habis. Tak habis ya. Ayat Qurannya ada, hadisnya ada, dan malam ni kita sambung lagi. Pada muka surat 195. Siapa ada kitab muka surat 185 ya. Mujur saya cek dulu ni. Sebelum ini saya cek dulu. Saya buat live dulu, tengok mana-mana live ya. Jadi kita baca ayat Quran di sini. Surah Al-Insyiqaq ya. Apa dia ayatnya? Ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Surah Al-Insyiqaq ayat 6 sampai 15. Ya. Kita banyak dah hafal ayat ni. Dalam juz Ammar belakang ni ya. Hai manusia, ya ayyuhal insan, wahai segala manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nak pergi berjumpa dengan Tuhan kamu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Kalau tak ada pun berjumpa dengan Tuhan. Lambat laun kita berjumpa juga dengan Tuhan. Kalau tak ada pun berjumpa, tak pun berjumpa. Sonok pun berjumpa, tak sonok pun berjumpa. Benci pun berjumpa juga. Tak benci pun jumpa juga. Seronok pun ya. Takut pun jumpa, berani pun jumpa juga dengan Allah SWT. Esok kita akan berdiri di hadapan Allah SWT. Semua sekali. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang manusia semua berdiri di hadapan Tuhan yang memiliki sekalian alam ini. Semua. Ya, di hadapan Allah SWT. Ini pun juga. Ya. Kemudian apa? Apa berlaku pada kita bila berjumpa dengan Tuhan?
kita akan diberi kitab amalan kita, ya. Kita akan diberi kitab amalan kita. Apa yang kita buat dalam dunia ni ditulis oleh malaikat kiraman katibin, kemudian diserahkan kepada kita di akhirat nanti. Kita akan menerima kitab hasil dari perbuatan kita dalam dunia ni. Kita dalam dunia ni macam ambil periksa, macam orang ambil periksa, tahu? Keputusannya di akhirat besok. Semua orang akan diberi keputusan, sama ada lulus atau tak lulus, sama ada berjaya atau tak berjaya, sama ada apa, dapat berjaya kan, diberi sijil atau tak ada. Semua orang dapat sijil. Lulus pun dapat sijil, tak lulus pun dapat sijil. Itu di akhirat nanti. Bukan macam dalam dunia ni. Dalam dunia ni ada je convocation, tapi untuk orang yang berjaya aja, untuk orang yang lulus aja. Orang yang tak lulus tak dapat. Kemudian cara memberi kitab tu ada beberapa cara. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Kemudian apa? Apa artinya? Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada sebelah kanannya, dari tangan kanan, dia ambil dari tangan kanan, dari sebelah kanan, ya, maka ia akan dihisab dengan hisaban yang mudah, ringan aja hisabnya, ceknya ringan, cincai je mereka cek, ya. Macam kita turun dari kapal terbang lah, balik dari Mekah, cincai cek, ya. Kadang-kadang tak cincai, tak ada cek pun. Jalan dah kata. Saya banyak kali ada bukanlah banyak kali ada juga. Turun pergi umrah, pergi haji umpamanya. Kalau dari Mekah tak ada cek pun. Ringan aja. Custom tu cincai. Ini pun apa itu? Siapa menerima kitab dengan tangan kanan, dia akan diperiksa dengan periksa yang ringan. Hisaban yasira. Tanda berjaya tu. Tanda lulus tu. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diberi kitabnya dan dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan ia akan kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya, yang sama-sama beriman. Dia akan kembali kepada keluarganya, kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Itulah kegembiraan yang mutlak, kegembiraan yang sebenarnya. Apabila kita berjaya masuk syurga, isteri kita berjaya masuk syurga, anak-anak kita pun berjaya masuk syurga, itulah kejayaan yang hebat sekali, ya. Jangan kita aja masuk syurga, langgar isteri masuk neraka. Itu malam, ya. Jadi wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah, ya. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Tapi sebaliknya yang ni, ini orang yang tak lulus, orang yang gagal, dia pun dapat kitab juga. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dia macam mana? Adapun orang-orang yang diberi kitabnya daripada sebelah dan ia menukarnya itu. Bawah nanti. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada pihak belakangnya, bukan dari kiri, dari belakang. Ada orang dari kiri, yang ini dia tak sebut dalam ini, dalam kitab ni, dalam ayat ni tersebut. Dia ada 3 cara menerima kitab. Yang pertama dengan tangan kanan, yang kedua dengan tangan kiri, yang ketiga cucuk dada tu, tembus ke belakang, ambil dari belakang. Ayat ini yang dimaksudkan ayat ini. Ambil kitab dengan dari belakang. Dada tu, kuku ni tajam tu, cucuk dada tu, tembus sampai ke belakang. Kita ambil dari belakang. Itu yang Allah kata, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ambil kitab dari belakang. Sebelum itu ada juga golongan yang ambil kitab dari tangan kiri. Yang masuk dalam golongan kiri. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, itu dalam ayat lain, ya. Surah lain. Surah Al-Waqi'ah, kalau tak silap saya, ya. Ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Dan barang siapa menerima kitabnya dari golongan kiri, tahukah kamu siapa itu golongan kiri? Mereka berada di dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas-panas, udara-udara yang panas-panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri, ya. Teruk juga tu. Yang ini lagi teruk. Wa amma man
utia kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya. Macam mana dari belakang? Dan tangan tu nyucuk dada, tembus ikut belakang. Ambil dari belakang. Apa jadi? Contoh ni apa jadi? Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada pihak belakangnya, maka ia akan berteriak. Apa teriaknya? Celaka aku, menjerit kecelakaan. Fasawfa yad'u subura. Dia akan menjerit, celaka aku. Habis aku. Celaka aku. Dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nama neraka itu sa'ir. Wa yasla sa'ira. Dia akan masuk dalam neraka yang bernama sa'ir. Tuan-tuan dan saudara sekalian, neraka ni ada 7. Salah satu namanya sa'ir. Ada 7 neraka. Yang pertama dipanggil Jahannam, yang kedua dipanggil Jahim, yang ketiga dipanggil Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima dipanggil Khutamah, yang keenam dipanggil Hawiyah, yang ketujuh dipanggil Lazur. Itu 7 neraka. Mana tak? Yang mana tak, tuan-tuan? 7 neraka. Jahannam, Jahim, lagi Saqar, Sa'ir, yang ini tadi, Sa'ir ya. Neraka Sa'ir. Kemudian Khutamah, Hawiyah dan Lazur. Jahannam, Allah ada kabar dalam Quran. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Majority of jin dan manusia masuk lagi dalam neraka Jahannam. Ya. Yang kedua Jahim. Jahim tu teruk juga ya, api yang bersangatan nyala juga. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, kamu akan diperlihatkan kepada neraka Jahim, dan pada ketika selepas itu kamu baru boleh melihatnya dengan penuh keyakinan. Ya weh, betul cakap tok guru kata tu, betul cakap nabi tu, betul cakap kitab tu. Baru percaya betul, yakin betul. Masih tengah dunia ni tak yakin. Yakin. Besok baru yakin betul. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Itu namanya Jahim. Yang ketiga namanya apa? Sa'ir. Saqar tadi. Saqar tu untuk orang tak semayang. Orang yang tak nak semayang 5 waktu dari semalam, dia akan masuk dalam neraka namanya Saqar. Allah sebut dalam Quran, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu, berkata mereka itu, lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang tak sembahyang. Jadi dia masuk dalam neraka yang bernama Saqar. Ya. Kemudian Sa'ir. Ini Sa'ir yang kita baca malam ini, Sa'ir. Wa yasla sa'ira. Itu dalilnya, wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan neraka yang bernama Sa'ir. Itu 4. Yang kelima namanya Khutamah. Kalla la yunbazanna fil Khutamah. Bahkan dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Khutamah. Ya. Kemudian Khutamah, Hawiyah, iaitu orang yang ringan timbangan kebajikannya. Dosanya berat, pahalanya ringan. Esok dia akan masuk dalam neraka bernama Hawiyah. Ya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, barang siapa ringan pahalanya, fa ummuhu hawiyah. Nanti dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Hawiyah. Ya. Hawiyah menjadi maknya. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu dikatakan Hawiyah? Yang jadi mak kamu siapa? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyalanya. Itu Hawiyah. Itu 6. Yang 7 namanya Lazur. Kalla innaha lazur, kata Allah Al-Quran ya. 7 neraka. Di mana tak? Ini salah satu Sa'ir. Wa yasla sa'ira ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya ia dahulu di dunia ya, bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Bergembira je kerjanya, berjoget je kerjanya, karaoke je kerjanya, nari je kerjanya. That's the way I like it. Itu je kerjanya setiap malam.
Onok je minum arak dia, mabuk dia, berjudi dia, dengan minum ekor je dia. Itu je kerjanya. Nanti akan dia gembira di dunia, di akhirat besok dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia bersama dengan keluarganya dalam keadaan gembira sentiasa. Langsung tak ingat Allah, langsung tak ingat mati, langsung tak nak sembahyang, langsung tak nak berzakat, langsung tak nak apa-apalah kebaikan dia tak nak. Dia buat kejahatan saja. Ya. Innahu dhanna an lan yakhur. Innahu dhanna an lan yakhur. Ini apa? Mana dia? Dia di masa dunia dulu di kalangan kaumnya dulu ya, dan sama-sama bergembira aja. Ia menyangka bahawa ia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhan dia. Sangka dia tak mati. Dia rasa dia hidup selama-lamanya. Tambah bila cek doktor, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, darah apa, daud tak ada, lemah jantung tak ada. Amal aku lah tunjuk ni. Sebab itu kata Nabi, dua nikmat yang selalu menipu daya manusia. Yang pertama, sihat badan. Yang kedua, banyak masa lapang. Ya. Ini dah. Dia selalu gembira aja masa tengah hidup tu. Dia lupa dia dah rasa dia tak akan balik kepada Tuhan ya. Ya, bala tu artinya bahkan ataupun tidak begitu. Ya. Artinya bala ya, tidak kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, bala yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Apa saja kamu buat dapat dilihat oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu pun benda yang di luar daripada penglihatan Allah Ta'ala. Itu sebab ada ulama berkata, kata-kata hikmah dari ulama, apa kata dia? Kalau kamu nak buat dosa, buatlah. Nak buat maksiat, buatlah, tak ada berdosa. Buatlah, tak ada berdosa. Tuhan tak ada bagi dosa. Tapi dengan syarat kamu buat di tempat yang Tuhan tak dapat melihat. Buat di tempat yang Tuhan tak dapat melihat. Ada ke tempat yang Tuhan tak nampak? Di langit Tuhan tak nampak ke? Di bumi Tuhan tak nampak ke? Dalam laut Tuhan tak nampak ke? Di mana yang Tuhan tak nampak? Di mana-mana pun Tuhan nampak ya. Kerana Tuhan tu sifatnya maha melihat. Tak perlu kepada mata. Bukan dia mesti ada jauh. Bukan mesti dekat. Jauh pun nampak. Bukan mesti terang, gelap pun nampak. Bukan mesti terbesar, kecil pun nampak. Coronavirus tu ya. Itu tak nampak, tapi Tuhan nampak. Tuhan datang kepada manusia. Jadi sentiasa nampak je Tuhan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat tadi ya. Maksudnya surat amalan yang dibaca oleh sekalian hamba itu ialah surat-surat yang ditulis oleh malaikat. Dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat, seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Mereka tahu saja, kedua mereka itu tahu saja apa yang kamu lakukan. Itu dua malaikat akan segala perbuatan manusia di dunia ini. Sebagaimana kita mengetahui bahawa salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada malaikat. Yakin jangan ragu-ragu. Yakin. Memperhatikan mana ada, mana bukti, mana tunjuk berlaku malaikat. Jangan. Bila Allah kata ada malaikat, ada tu ya. Ragu-ragu kena yakin betul-betul. Rukun iman ialah percaya kepada malaikat. Dia menjadi rukun tu. Kalau tak percaya kepada malaikat, batal satu rukun. Tak sah iman ya. Dan tugas-tugas mereka mengikut keterangan yang diceritakan oleh Allah secara ijmal, secara rangkum, dan juga secara tafsir untuk secara detail, secara satu persatu. Rangkum pun ada, detail pun ada. Maka wajib kita beriman bahawa Allah telah mengutuskan mereka kepada kita sebagai yang pertama penjaga kita. Dia menjaga kita. Namanya malaikat hafazah, menjaga kita daripada sebarang bahaya, kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bila dah ditakdirkan, dia tak jaga dah. Kalau tak, dia jaga kita dari sebarang berbahaya, benda-benda yang bahaya ya. Dia jaga. Namanya malaikat hafazah.
Yang kedua kerja je lah menulis amalan. Apa saja kita buat ditulis oleh dua orang malaikat. Seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Seorang namanya raqib, seorang namanya atid. Dua-dua. Apa tu? Orang yang sama ya, malaikat yang sama, raqib dan atid. Menulis amalan. Dan perkataan kita. Saya ngajar ni, semua ditulis di malaikat tu. Betul ke tak? Ada mencarut tak? Ada ngumpat tak? Semua ditulis tau. Dan sebagainya. Ya, semua ditulis tu. Gitu juga dalam Facebook. Ada tak orang mengumpat dalam Facebook? Ada tak orang mengumpat dalam Facebook? Apa tak adanya? Bukan dengan lidah, mengumpat dengan jari buat. Lepas tu dia delete pun tak guna. Malaikat dah tulis dah. Kecuali dia minta ampun daripada orang yang diumpat itu. Kalau tak Allah tak ampunkan tak? Ini orang juga. Jadi kerjanya menulis amalan dan perkataan kita. Iaitu malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin. Kerjanya menulis. Apa saja kita lakukan ditulis olehnya. Yang dijelaskan dalam ayat ini saya baca ayat tadi. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Dia kerja mengawasi. Kiraman katibin ni selain menulis dia mengawasi. Dia tengok kamu. Dia menjaga kamu. Yang mulia, kiraman tu yang mulia ikram tu mulia tu. Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah, kiraman tu mulia. Sebab namanya kiraman, karim tu mulia lah. Yang mencatat pekerjaan kamu, itu katibin. Dia kerjanya mencatat aja ya. Mereka mengetahui apa yang kamu buat. Apa saja kamu buat, semua diketahuinya. Surah Al-Infital, Infital. Ayat 10 hingga ayat 12. Kan Infitar tu ya, bukan TL ni, TAR, Infitar. Toro. Tapi ini ruminya Infital. Tak apalah, letaklah. Cek dalam apa di dalam Quran nanti ya. Dan yang dijelaskan dalam ayat lain. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna tansikhu ma kuntum ta'malun. Saya tak hafal ayat ni. Surah Al-Jasiyah ya. Itu yang nak tengok benar-benar ni. Mana tuan-tuan anak itu mati imam yang hafal Quran tu. Ya. Dengar aja tu. Kalau salah khabar ya. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab. Ini yang kitab amalan kamu di dunia dulu. Catatan-catatan kami yang kami telah catat, malaikat khabar. Ini dah kami catat. Kitab yang apa kamu buat dalam dunia ni kami catat dah. Yang menuturkan terhadapmu, yang benar dengan benar. Kitab tu benar. Apa saja tulis semua benar belaka. Kamu dah buat tu. Kerana sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Apa saja kamu buat, whatever you do, whatever your actions are, everything has already been recorded. Faham tidak? Telah dicatat oleh malaikat. Tak ada lari. Besok dia akan memberi memberi keputusannya. Lulus ke tak lulus? Maka catatan yang ditulis oleh malaikat itu akan dapat dibaca. Semua orang bacanya. Oleh setiap orang hamba pada hari kiamat nanti. Kalau elok, kita nunjuk aja. Baca. Dia pun baca, bagus. Kalau tak elok, ya. Mereka kata baca, dia malu. Aku malu je. Dalam dunia itu, kenapa kamu tak malu? Aku malu nak baca je, kata dia. Orang yang berdosa je. Malu nak baca. Ditanya, kamu dalam dunia itu nari, kenapa tak malu? Kenapa tak malu pakai seluar pendek? Kenapa tak malu tak sembahyang? Kenapa tak malu mabuk-mabuk? Kenapa tak malu berzina? Dan sebagainya. Apa nak jawab soal di hadapan Allah SWT ya? Itu dia.
Maksud hisaban amalan iaitu Allah serahkan. Allah serahkan keadaan manusia kepada amalan. Apa saja kita buat Allah serahkan. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas baik, buat dibalas jahat. Perkataan dan akidah, pegangan mereka. Ya. Allah serahkan kepada kita. Nak buat apa pun Allah serah. Ya. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura, kata Tok Imam setiap minggu baca ya. Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang syukur di jalan syukur atau nak jadi orang kufur. Jalan kufur ni dia. Terpulang kepada kamu. Terpulang kepada kamu. Ya. Make your choice. Nak syukur ini aja, beriman dia beramal soleh. Nak kufur? Ini dia, kufur dan maksiat atau dusta ke ayat Allah. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah ya. Dan mereka-mereka yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka, kekal abadi mereka selama-lamanya. Suratul Baqarah ayat 39 ya. Ini dia. Jadi semuanya akan dicatat, tak ada satu pun yang ketinggalan ya. Itu maksud hisaban tu. Maksud hisaban amalan iaitu Allah serahkan keadaan manusia kepada amalan, perkataan dan akidah. Akidah betul ke tak? Akidah ni banyak tu kan. Islam satu akidah, Christianity satu akidah, Buddhism satu akidah, Hinduism satu akidah, Communism satu akidah. Lagi apa? Paganism satu akidah. Banyak akidah ni. Yang diterima hanya akidah Islam. Islam pula banyak. Islam banyak. Ada Syiah, ada liberalism, ada pluralism, ada Mu'tazilah, ada Khawarij dan sebagainya. Semua tu tak diterima oleh Allah Taala. Yang diterima hanya akidah Islam yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang diterima oleh Allah Taala. Itu dia. Jadi akidah nak betul. Ini kita belajar tentang akidah ni. Ini kita baca ni iman ni. Iman rukunnya. Lagi apa? Hakikatnya, pembatalannya dan pembatalannya. Empat perkara. Iman. Lagi apa? Rukunnya. Lagi hakikatnya. Lagi rukun, hakikat dan pembatalannya. Asalnya iman. Apa itu iman? Kemudian apa rukunnya? Rukun iman ada 6 yang kita bicara tu. Mesti sah tu. Ikut akidah atau apa namanya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru diterima Tuhan. Kata Nabi, umat Yahudi akan berpecah kepada 71 firqah, 71 kumpulan. Dan umat Nasrani akan berpecah kepada 72 kumpulan. Tetapi umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan. Itu lebih lagi. 73 kumpulan. 72 daripadanya masuk neraka. Hanya satu saja yang dapat masuk syurga. Tanpa masuk neraka. Ditanya sahabat, manhum ya Rasulullah? Siapa yang masuk syurga ya Rasulullah? Jawab Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita belajar. Itu yang terima. Itu akidah nak betul tu. Akidahnya bagi apa? Perkataan dan akidah, pegangan mereka yang baik atau yang jahat. Sebelum berpindah kepada masyar, sebelum pindah ke masyar ditanya. Dalam kubur ditanya. Kalau iman tak betul, siap. Itu soalan kubur ya. Belum pergi masyar lagi, dalam kubur lagi ditanya. Man rabbuka? Kalau tak tahu jawab dah, dengkum bagi mereka tu. 70 hasta terbenam ke bumi. Bila ini tak lulus habis tu. Tak dia tanya lagi dah. Kira tak lulus habis ya. Itu sebelum sampai pada masyarakat dalam kubur lagi dah. Setelah itu mereka akan mengambil surat amalan. Semua akan mengambil surat ni ya. Semua diambil. Lantas mengaku dengan amalan mereka. Bukan dapat nak menafikan. Ya, saksinya banyak. Yang menyaksi apa? Kaki, tangan, kulit, mata, telinga, lidah. Semua menyaksikannya. Semua menjadi saksi pendakwa. Dia tak boleh nak kita nafikan tu di akhirat kan. Mulut tak cakap tapi tangan cakap, kaki cakap. Kita baca setiap minggu surah Yasin ya. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah ya. Pada hari itu mulut-mulut mereka dikuncikan, disil, tak boleh cakap. Maka berkatalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi tentang apa saja yang dilakukan di dalam dunia ni. Saksi itu apa? Kaki itu jadi saksi, tangan tu kabur. Ya, inilah tangan dulu yang ambil nombor ekor tu. Dan sebagainya. Ini kaki, ya, inilah kaki yang lari tu. Pergi karaoke, deng dari Melaka ke negeri Pak. Ini kaki inilah kaki mengaku tahu. Apa nak jawab esok depan Allah? Dah mengaku belaka. Dia punya bukti tu kata orang putih overwhelming. Tahu apa arti overwhelming? Tak, tidak lah. Sudah tak dapat nak disangkal lagi. Dia punya bukti tu. Jadi sebab itu tak boleh nak jawab nanti di akhirat kelak ya. Di dunia ni boleh jawab. Di akhirat itu tak boleh jawab. Jadi amalan mereka mengaku balasan nikmat atau balasan azab yang akan diterima. Mereka sedar tu. Firman Allah, "Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Ya, sekali lagi. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Surah Al-An'am ayat 108. Berarti apa? Kemudian kepada Tuhan mereka kembali. Maka akan beritahukan mereka dengan amalan yang mereka lakukan. Semua akan beritahu. Kamu dalam dunia tu buat gini. Ya. Kamu buat gini. Ya. Yang buat ini. Tak boleh nafi lah. Pasal dia punya keterangan tu tak dapat disangkal lagi dah. Semua menjadi saksi. Bukan saksi mempertahankan dia dah. Saksi menuduh dia. Semua jadi saksi. Itu dia. Ini ayat Quran tersebut, surah Al-An'am tadi 108 ya. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali, maka akan mereka akan diberitahu beritahukan mereka dengan amalan yang mereka lakukan. Mengenai hisaban amalan. Ini hisaban amalan. Macam mana? Ya. Semua kita nak kena hisab besok. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah. Ada tak? Kemudian kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang kamu terima dalam dunia itu. Semua akan ditanya. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Faham? Tidak. Tak faham dengan petang ngaji surah putih. Semua akan ditanya. Semua akan diambil kira. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Itu mengenai hisaban amalan. Kedudukan manusia akan berbeza dan berlebih kurang. Ada berbeza, ada lebih kurang. Ada yang ceknya ringan aja. Yang saya kata tadi, hisaban yasiro. Cek tu tapi ringan. Ada yang bersangatan, hisaban syadida. Bersangatan hisabnya. Segolongan daripada mereka akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Cek yang lebih kurang, cincang je mereka cek tau. Jalan dah. Kalau tak cek langsung pun. Macam kita balik dari Mekah lah, custom tu cek awal. Lebih kurang je ya. Bukan betul-betul cek je, ditanya je. Pak Haji ada beli kapet? Tak ada. Padahal ada 16 dalam beg tu. Tak ada cek pun, tak ada buka beg ya. Jalan. Dia bukan tak tahu, tu tahu. Tapi saja lepas. Hisaban yasir. Tapi kalau kita balik dari Hong Kong, balik dari China, itu dicek semua. Kerana orang balik dari Hong Kong, balik dari China, kemungkinan bawa dadah. Itu dicek. Betul tu, custom tu. Sampai selongkor beg pun ada. Lebih lagi orang perempuan. Kalau orang perempuan, kerana selalu orang perempuan ni digunakan sebagai kaldai untuk membawa dadah-dadah. Tahu? Itu dicek betul-betul. Ya, saya pernahlah pergi negeri China ni. Balik negeri China dengan isteri saya. Saya lepas gitu je. Isteri saya dicek dia memang betul-betul. Udah dekat nak terbang tu baru lepas tau. Saya dah naik terbang ni. Dicek memang betul-betul. Begitu juga wanita-wanita yang lain akan dicek betul-betul. Kerana apa? Disyaki menjadi kaldai, jadi mule untuk membawa dadah daripada negara China atau dari negara Hong Kong dan sebagainya. Tapi macam saya, ringan cek. Mudah cek ya. Dibentangkan amalan mereka, Allah memerhati amalan jahat mereka. Orang lain tidak melihatnya.
Kita seorang-seorang orang mana nak tahu dalam gelap. Kenapa? Ha? Buat jahat tu. Kita dalam gelap kita seorang dalam bilik. Ya? Orang tak nampak. Apa buat dalam bilik seorang? Pergi nengok. Nengok apa? Nengok cerita lucah dalam handphone ni. Ada tak cerita lucah dalam handphone ni? Ada tak? Pornografi ada tak? Dia nengok seorang. Siapa tak tahu? Tapi Allah nampak. Kecuali kalau kita taubat kepada Allah. Sebab itu kalau ada melakukan itu, taubat kepada Allah. Ya? Sentiasa taubat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaiha. Kalau taubat, tak ada kena. Ya? Itu dah. Jadi orang lain tidak melihatnya. Allah ampunkan kejahatan mereka. Lalu diperintahkan masuk syurga. Itu suruh kita taubat tu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Itu namanya taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu suruh kita taubat ni. Nak tidur kita taubat, setiap masa kita taubat. Nabi yang tak ada dosa pun taubat. Ya? Nabi mana ada dosa? Nabi Muhammad, kekasih Allah, mana ada dosa? Pun dia taubat. Satu hari 70 kali. Dia khabar pada kita tu. Inni la astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati 70 marrah. Sesungguhnya aku minta ampun dengan Tuhan yang Maha Agung sehari semalam 70 kali. Kalau Nabi pun 70 kali, kita patut berapa kali? 70 juta kali. Tapi tak disuruh. Cukuplah ikut Nabi tu lah. Cukuplah 70 kali itu ikut Nabi je. Dah tu kan? Jadi kecuali orang taubat, Allah ampunkan kejahatan mereka itu, lalu diperintahkan mereka itu memasuki syurga. Syurga ada 8. Ya? Syurga ada 8. Pertama namanya Jannatul Firdaus. Kedua namanya Jannatun Adnin. Ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Sebab betul-betul Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa mak saudara. Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa tu girlfriend. Ya, Jannatul Ma'wa. Yang tiga. Yang keempat namanya Darussalam. Tadi kita ada minta Darussalam. Itu imam pimpin kita. Ya. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Jalal. Yang ketujuh namanya Jannatul Khuld. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Itu 8 syurga. Yang mana nak? Yang mana nak tuan-tuan? 8 syurga. Nak yang mana? Nak semua lah jawabnya ya. Nak semua. Okey. Segolongan daripada mereka dihisab dengan teliti. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Kerana kita nak ikut SOP, cukup aja waktu, mesti berhenti ya. Lain kali kita sambung lagi lepas ni ya. Tengok cek tanda tempat kita berhenti tu. Itu yang pertama kita baca ya. Ya, diperintahkan masuk syurga. Kemudian golongan daripada mereka itu dihisab dengan teliti. Itu akan datang kita baca. Dihisab dengan teliti ya. Sekian dulu tuan-tuan dan saudara sekalian. Ampun maaf, salah silap, minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.